Even dia pakai pakaian perempuan dan buat apa yang budak-budak perempuan suka, tapi dalam hati dia ataupun naluri dia, dia tetap rasanya dia ni sebenarnya bukan perempuan, dia ni lelaki. Today is all about story. Assalamualaikum, hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Biasa kita dengar orang nak ubah jantina dia tu atas keinginan dia sendiri. Jarang sangatlah kita dengar dia nak ubah jantina dia tu disebabkan paksaan daripada orang lain ataupun terpaksa. So apa yang menarik tentang kisah hari ni ialah budak lelaki ni dipaksa ataupun terpaksa tukar jantina dia jadi perempuan. Bukan dia je yang tak rela, tapi mak ayah dia sendiri pun tak rela lah nak jadikan anak lelaki dia nak tukar jadi perempuan. Tapi doktor sendiri yang menggalakkan budak tadi tu kena tukar jantina. Sebenarnya apa cerita pasal budak ni dan kenapa dia dipaksa tukar jadi perempuan? So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi kepada sepasang suami isteri yang bernama Ronald dan juga Janet. So Janet ni dia telah melahirkan sepasang bayi lelaki kembar pada 22 Ogos pada tahun 1965 di Ontario, Canada. Jadi bayi-bayi diorang tu diberi nama sebagai Bruce dan juga Brian. Bila umur kembar tadi dah cecah 6 bulan, diorang ni didapati ada masalah pada bahagian kemaluan. So disebabkan masalah tadi kembar dua ni dia susah nak kencing dan diorang juga akan mengalami kesakitan. Tapi biasanya penyakit ni dia akan sembuh time by time. Jadi Brian dah sembuh manakala Bruce pula penyakit tu still tak sembuh dan keadaan dia masih sama. Lepas tu mak dan ayah dia ni decide untuk bawa Bruce tu untuk pergi hospital untuk disunatkan sebab diorang memang dah tak ada choice dan diorang terpaksa buat macam tu demi kebaikan Bruce. Pada 27 April pada tahun 1966, mak dan ayah dia pun bawa lah Bruce ni ke hospital untuk disunatkan. Bagi lelaki yang pernah sunat, korang mesti tahu kan macam mana prosedur sunat ni. Biasanya doktor akan gunakan pisau tajam dan barang-barang yang diperlukan untuk potong kulit. Tapi doktor yang handle proses nak sunatkan Bruce tu, dia telah menggunakan mesin yang akan mengalirkan arus elektrik bagi membuang kulit yang ada pada kemaluan Bruce. Jadi doktor tadi tu dia tak guna pisau, tapi dia gunakan benda yang mengalirkan arus elektrik. So kes Bruce ni, cara dia sunat tu memang tak ikut prosedur biasa dan boleh katakan doktor tadi tu telah melanggar etika sebagai seorang doktor. Masa dalam proses nak buang kulit tu, sebenarnya mesin tadi tu dah ada masalah, tapi doktor tadi tu dia tak give up dan dia try hard juga nak gunakan mesin tu. Even mesin tu problem, doktor tu memang dia nak juga buat. Dan pada percubaan kali terakhir, kemaluan Bruce telah melecur disebabkan mesin elektrik tu. So kemalangan tu telah menyebabkan Bruce mengalami kecacatan kekal. Beberapa bulan lepas tu, mak dan ayah dia ni tengah tengok TV. Masa tu ada rancangan TV tentang penukaran jantina bagi orang yang nak tukar jantina. So dalam rancangan tu, diorang ada jemput seorang doktor psikologi yang terkenal dekat sana yang bernama Dr. John Money. Doktor tu kata lelaki yang nak tukar jadi perempuan ni sebenarnya dia dah ada ciri-ciri kewanitaan tu. Cumanya orang tu macam ibarat terkurung dalam jasad seorang lelaki. Bagi Dr. Money, jantina tu tak semestinya kekal. Seseorang tu dia boleh ubah jantina dia apabila dipengaruhi oleh keadaan dan juga masyarakat sekeliling. Contoh kalau bayi tu dilahirkan sebagai seorang khunsa ataupun dia ni ada dua alat kemaluan, parents kena tengok perangai dia dan jangan tengok hanya pada fizikal dia. Sebabnya kalau budak tu even badan dia macam lelaki tapi dia punya naluri lebih kepada perempuan, so budak tadi tu perlu dibesarkan sebagai seorang perempuan. So bila Ronald dengan Janet tengok rancangan tadi, diorang pun macam terfikir something. Diorang fikir, why not kita tukar jantina Bruce kepada perempuan? Maybe ni adalah satu-satunya jalan terakhir untuk diorang selamatkan anak lelaki diorang. So diorang lelaki bini pun berbincang lah apa semua dan diorang bersepakat untuk kontak Dr. Money tadi. Diorang rasa ini adalah keputusan yang paling tepat untuk Bruce. Jadi diorang pun tulislah surat dan hantar surat tadi kepada Dr. Money. Bila Dr. Money dapat surat diorang, dia pun rasa berbesar hatilah nak tolong Ronald dan juga Janet. And then diorang pun jemputlah satu family ni datang ke Maryland. Bagi Dr. Money, ni adalah peluang keemasan untuk dia. Sebenarnya Dr. Money ni dia adalah seorang yang sangat tergila-gilakan teori. Jadi dia selalu buat eksperimen lah untuk membuktikan teori dia tu betul. Teori yang dia pegang selama ni, yang dia join dekat rancangan TV tu, dia tak pernah try lagi dekat kembar yang normal. So ibarat Dr. Money tadi, dia nak buat eksperimen lah ke atas Brian dan juga Bruce. Brian akan dibesarkan menjadi seorang lelaki, manakala Bruce akan dibesarkan menjadi seorang perempuan. Dr. Money juga cakap Bruce ni better ditukarkan jadi perempuan sebab dia ada masalah ataupun kecacatan pada kemaluan dia. So tukar jantina tu adalah salah satu pilihan yang terbaik. So selepas Janet dan juga Ronald ni dapat nasihat daripada Dr. Money, diorang pun bersetujulah untuk menukar jantina Bruce. Bruce telah menjalani pembedahan plastik di sebuah hospital John Hopkins di Maryland. Pembedahan tadi telah berjaya dan
nama Bruce telah ditukar menjadi Brenda. Lepas tu Bruce aka Brenda akan dibawa berjumpa dengan Dr. Money untuk pemeriksaan berkala. So setiap tahun Brenda ni wajiblah jumpa dengan Dr. Money untuk pemeriksaan. Kemudian mak dan ayah dia pun besarkanlah Brenda ni menjadi seorang perempuan. Selama Brenda membesar, dia langsung tak tahu yang dia ni adalah seorang lelaki. Dr. Money dah pesan kepada mak ayah dia jangan beritahu Brenda yang dia tu adalah lelaki. So better diam dan besarkan dia menjadi seorang perempuan. Lagi better kalau Brenda tu fikir dia memang seorang perempuan asli. Brenda beritahu selama dia menjalani pemeriksaan dengan Dr. Money, dia memang sangat tak selesa dengan perangai Dr. Money. Biasanya Dr. Money akan cek keadaan Brenda dengan kembar dia iaitu Brian. Dr. Money suka suruh diorang posing dalam posisi yang bukan. Lepas tu Dr. Money akan ambil gambar diorang dalam keadaan diorang tak pakai apa-apa. Kalau diorang tolak permintaan Dr. Money tu memang akan marah, akan herdik diorang lah. Bagi diorang, perwatakan Dr. Money bila jumpa dengan mak ayah diorang macam agak lain. Sebabnya bila Dr. Money jumpa mak ayah dia, dia seorang yang cool dan seorang yang peramah. Tapi bila dengan diorang, Dr. Money ni macam orang lain. Semasa umur Brenda 12 tahun, Dr. Money telah paksa Brenda untuk makan hormon estrogen. Sebabnya Dr. Money nak Brenda tu ada ciri-ciri seorang perempuan. Tapi perangai Brenda ni dia macam lelaki, kasar, macam tomboy. Even dia tu ada rupa perempuan. Dia suka berlari, bergaduh, panjat pokok, panjat itu, panjat ini. Sebiji macam perangai budak-budak lelaki. Memang tak ada langsung ciri-ciri budak perempuan dekat dia. Dekat sekolah pula, Brenda ni selalu kena bully dengan kawan-kawan dia. Sebab kawan-kawan dia kata dia ni nampak je perempuan tapi perangai macam lelaki. Even dia pakai pakaian perempuan dan buat apa yang budak-budak perempuan suka, tapi dalam hati dia ataupun naluri dia, dia tetap rasanya dia ni sebenarnya bukan perempuan, dia ni lelaki. Dan naluri kelakian dia memang sangat-sangat kuat. Satu hari Brenda ni jadi tertekan sebab kembar dia Brian tak nak main dengan dia sebab malu. Brenda ni rasa dia seorang lelaki tapi terkurung dalam jasad seorang perempuan. Semasa umur Brenda ni dah 13 tahun, dia cuba untuk menamatkan riwayat hidup dia sendiri. Dia ugut mak ayah dia, dia kata kalau bawa dia jumpa Dr. Money, dia akan tamatkan hidup dia sendiri. So lama kelamaan, nak tak nak, mak ayah dia terpaksa buka mulut dan beritahu dekat Brenda yang dia tu sebenarnya anak lelaki. Bila Brenda dengar kisah daripada mak ayah dia tu, memang dia tak boleh terima langsung. Pada masa tu dia dah berusia 15 tahun. Kemudian dia nekat tak nak lagi jadi perempuan dan dia tukar nama dia menjadi David. So masa dia lahir nama Bruce, and then bila tukar jantina dia jadi Brenda, and last sekali dia jadi David. Ketika umur David ni dah mencecah 21 tahun, dia dapat duit insurans masa kemalangan masa dia sunat dulu. Dia guna duit tu untuk buat pembedahan plastik untuk buang breast dan dapatkan balik kemaluan asal dia. Kemudian pada 22 September pada tahun 1990, David telah berkahwin dengan seorang ibu tunggal anak 3 yang bernama Jane. Bagi David, eksperimen yang Dr. Money buat ke atas diri dia memang memberi kesan trauma yang sangat dalam. Manakala Brian pula, pada masa tu dia dah tak happy. Sebabnya bagi Brian, masa diorang kecil-kecil dulu, mak ayah dia ni selalu bagi perhatian lebih kepada Brenda. Bila mak dan ayah dia expose kata Brenda tu sebenarnya lelaki, Brian ni rasa macam tersisih. Dia rasa macam dia bukan lagi satu-satunya anak lelaki mak dan ayah dia. So bagi dia, Brenda ataupun David tu adalah saingan baru dia. So disebabkan stres, Brian ni akhirnya menjadi gila dan dia mengalami masalah mental macam schizo. Brian ni dah pernah kahwin 2 kali tapi kedua-dua perkahwinan dia tu gagal dan akhirnya dia telah dijumpai mati sebab dia makan ubat yang berlebihan. Maksudnya dia mati disebabkan overdose. Manakala nasib David pun tak berapa baik juga. Perkahwinan dia dengan Jane gagal bila Jane minta cerai dengan dia. Sebab pada masa tu David ni dia kena tipu duit dengan orang. Jadi dia macam tak berapa ada duit lah. Jadi Jane ni macam frust kot. Jadi dia minta untuk cerai dengan David. Pada 5 Mei pada tahun 2004, David telah balik ke rumah Jane dan dia pun ambil senapan patah. David ambil senapan patah tu dan dia drive kereta dia menuju ke parking pasaraya yang berdekatan dengan rumah Jane. So dekat sini lah, dekat parking tu lah dia tembak kepala dia dengan menggunakan senapan patah tu pada usia dia 38 tahun. So disebabkan eksperimen Dr. Money tadi menyebabkan cara hidup pasang kembar tu tak indah. So ramai yang menyalahkan Dr. Money sebab dia ni memang sangat-sangat tergila-gilakan teori gender dia. Tapi walau bagaimanapun, Dr. Money ni langsung tak rasa bersalah sebab dia kata tu bukan salah dia. Puncanya adalah mak ayah diorang yang nak pergi tukar jantina Bruce. So pada akhirnya nasib kembar diorang berdua tu tak bernasib baik. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah Bruce dan juga Brian? Sepasang bayi lelaki yang dilahirkan secara normal, lepas tu ada masalah, and then mak ayah dia nekat untuk tukar jantina Bruce menjadi perempuan. And yeah, that's it for today, dan aku harap korang suka dan enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe di bawah, turn on notification, dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.